tahun 1932 dalam buku saya Temanku Pemimpin Sabah. Ketika itu Saudara Anwar, atau orang pernah panggil dia Brother Anwar, atau orang panggil dia Pak Syekh, masih menjadi Presiden Pemimpin ABIN. Jadi apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku semuanya dah ada dalam buku ni. Buku ni bukan saya tulis pagi tadi yang ini tiba tidak. Memang saya selalu dikenali sebagai seorang penulis yang paling cepat, boleh siap buku dalam seminggu, 1 minggu, lama sebulan sebuah buku atau 500 buku misalnya. Saya sebenarnya meramalkan ini kita dapat idea. Kerana menulis ni kita menulis daripada segi fakta, historical fact. Buku-buku saya bukan buku fiction. Macam juga buku Prof. Najib, mentor saya, dia menulis historical fact and fiction. Saya menulis tentang fact tapi bukan fiction. Contohnya dalam buku ni, kalau tak silap saya, Newsweek telah menceritakan tentang Anwar. Right? Kita semua tengok Anwar mendapat berita dunia. Anwar ni dikenali oleh dunia. Anwar ni seorang hero. Dan apa yang ditakuti oleh orang-orang politik yang berkuasa ialah supaya Anwar ni jangan muncul-muncul. Dia supaya tenggelam terus. Tapi kadang-kadang kita terlupa peranan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita terlupa tentang qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala dah tentukan nasib seorang manusia itu, siapa pun tak boleh tahan. Misalnya matahari yang nak naik, siapa pun tak boleh tahan, dan matahari yang dah nak jatuh, siapa pun tak boleh tahan. Jadi ini masanya untuk Anwar dah sampai. Dan masanya untuk Dr. Mahathir dah sampai untuk turun. Seperti turunnya Najib. Kadang-kadang bukan bila saya bercakap tentang satu benda, contoh orang selalu mempersundakan saya bila buku ni keluar. Sebenarnya bukan mereka mempersundakan, mereka takut dengan buku ni. Dan mereka bercakap tanpa fakta. Orang kata saya nujum moden lah. Kita nujum ni daripada cerita nujum Pak Dalang. Kita nujum ni ialah macam mana kita tahu satu perkara itu akan berlaku dalam masa 20 atau 30 tahun atau 10 atau 15 tahun. Kalau kita baca sejarah, kalau kita mengikuti perkembangan. Saya mengenali Perdana Menteri yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman. Kemudian Perdana Menteri kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan sampai yang ketujuh ni. Saya mula menulis tentang Tuan Mahathir ni tahun 81. Apa pun kita cakap pasal apa yang akan berlaku selepas ini, sejarah akan berulang. Dan balik kita, kenapa bila saya cakap di percakapan saya lepas, saya kata yang sangat penting selain daripada politik yang ada hari ini, politik mistik atau geopolitik, tapi orang mengenepikan metafizik. Sedangkan metafizik itu sangat penting. Kenapa metafizik itu penting? Kerana metafizik itu penting dalam mana kita hidup. Banyak orang hari ini yang telinganya dah tuli, matanya buta, mulutnya cakap apa pun tak aku. Semua mukum semua mukum itu kalau kita fikirkan ramalan-ramalan ni sebenarnya kita dah boleh baca daripada dalam Quran lagi. Quran dah cerita kita apa yang telah berlaku kepada manusia ribuan tahun dahulu. Siapa boleh sangka orang yang satu waktu dijatuhkan oleh rakyat, orang tak suka Tuan Mahathir tu,
Ada penulis yang kata Mahathir ni Maha Faraon, tapi siapa boleh sangka Tuan Mahathir ni boleh naik semula sebagai Perdana Menteri, dan siapa pun tak terfikir yang Anwar akan balik dibebaskan, dan parti yang dipimpin oleh isterinya, semuanya ada dalam buku ni. Kita tengok di sini, isteri bersama-sama dengan dia. Ini dalam page minta maaf ini gambar ni. Satu benda yang kita boleh belajar daripada isteri pemimpin, isteri Perdana Menteri, kesetiaan seorang isteri, kesabaran seorang isteri. Behind the success of every man, there must be a woman. And behind the fall of every leader of the world, there must be a woman. Sebenarnya cerita ni semua saya dah dokumentasikan dalam buku saya ni. Sekejap kadang-kadang saya pun tak ingat tulis yang ada gambar ini. Tapi saya akan terus bercakap sambil saya cari gambar ini gambar waktu saya mula kenal Anwar Ibrahim during his student days. Sebenarnya semuanya sudah tersurat yang satu hari dia akan jadi pemimpin, tapi ketentuan masih tentu daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia punya kehendak. Kalau anda ada kesempatan baca buku ini, macam mana buku yang ditulis dan diterbitkan pada tahun 2013 atau 5 tahun dulu, dan saya berani mengatakan apa akan jadi. Contoh senang je, apa jadi bila Anwar Ibrahim ni keluar dari penjara. Ada tak orang boleh terfikir seorang manusia kali pertama dipenjarakan, lepas tangkap dia, masuk dia penjara, kemudian dia keluar, dan orang yang memenjarakan dia dulu, orang tu yang keluar minta kebebasan untuk dia. Ini karma. Kalau kita percaya what goes around comes around, jadi kalau sekiranya Anwar balik jadi Perdana Menteri, dulu orang memperkatakan tentang Mandela, macam mana Mandela boleh masuk penjara, keluar penjara, akhirnya jadi Perdana Menteri, jadi Presiden. Alright, saya beri peluang kepada untuk bertanya soalan. Kita sambung soalan yang kita dah kumpulkan. Mestinya soalan berkenaan dengan Anwar Ibrahim ni soalan yang kira hot punya question. Tapi orang juga ingin tahu mungkin komen Pak Habib tentang kepimpinan Tun Mahathir kali kedua ni. Apa komen Pak Habib tentang the political moves yang Tun M buat hari-hari pertama menjadi Perdana Menteri semula? Saya akan jawab soalan tu, tapi saya akan ceritakan macam mana Tuan M boleh menang. Kalau ikuti mengual dengan saya, bila saya ditanya tentang DAP, ada orang yang datang jumpa saya, kalau saya pergi ke mana-mana, selalu orang jumpa saya dekat BSC atau ada khatulistiwa, dia tanya saya, kenapa saya tak komen apa-apa pasal, tak kata apa-apa pasal DAP, kenapa saya cakap pasal Tuan M, cakap pasal Najib, apa jadi. Kalau saja orang-orang ini terfikir, saya dah cakap dalam penyembuhan saya yang pertama, saya kata kemenangan yang ada ini hari, kekuatannya ada pada DAP. Bila roket dah dipatahkan, dan Lim Kay Siang berserta dengan Mahathir, bagi tangan dia bersihlah. Kekuatan kemenangan hari ini ialah kemenangan DAP, kerana kehendak orang-orang yang bersama-sama dengan DAP bahawa inilah kalinya.
Kerana kali pertama dia kata inilah kalinya tak jadi. Kerana DAP duduk tak bersama-sama dengan Mahathir. Saya ulangi, kemenangan ni pertama sebab DAP bersama dengan Mahathir. Jadi kekuatan yang ada di belakang kemenangan ni pertama ialah kekuatan DAP dan orang-orang yang macam yang bersama-sama dengan dia. Kedua, kerana ketika ini tak ada hero. Tak ada hero. Kalau diberi kesempatan saya bercakap cerita gagak. Cerita gagak dia agaknya. Tadi saya jumpa satu orang di Khatulistiwa. Dia cakap, Pak Habib, pada kebetulan waktu saya tengah duduk dekat situ, saya suka duduk kat Khatulistiwa. Kalau siapa-siapa yang kali nak beli buku, nak minta sayang saya selalu ada kat situ. Mungkin kali ini saya terpaksa buat apa dia panggil di mana saya pergi, saya akan buku dalam booth kereta saya. Saya sign. Dia tanya, tengah kita berbual tu kakak berbunyi. Kakak bunyi. Dia kata, Pak Habib pernah cerita kat saya tentang gagak ni. Kenapa orang tak suka gagak? Dan siapa yang bawa gagak ni datang ke Malaysia? Ya kan? Yang bawa gagak ni datang ke Malaysia ni orang putih. Dulu nak jaga kebun dia, suruh makan tikus. Ya kan? Tapi lepas tu gagak dah terlalu banyak, dia tak tahu apa nak buat. Jadi saya cerita sikit sejarah gagak ni. Saya satu orang yang saya hormati, cerita kat saya cerita gagak. Tadi pun saya jumpa satu orang lagi, cerita saya pasal gagak. Dia gagak ni dia kata satu-satunya binatang dalam satu negeri, ya kan? Dia dalam negeri tu dia tengok, dia pun terbang nak tengok satu negeri lain. Bila dia pergi satu negeri tu sangat aman, cantik, damai. Kerana dia tengok burung merpati. Dia nampak burung merpati ramai, burung merpati ni cantik. Pun kalau dia berbunyi pun suara dia sedap lah burung merpati ni. Dia tengok burung merpati dan dia tengok burung merpati tu berjalan pelan-pelan. Dia seronok tengok burung merpati. Bila dia tengok burung merpati tu, bila malam burung merpati semua tidur, dia pun pergi try nak berjalan macam burung merpati. Tapi dia gagak. Gagak ni mana boleh berjalan. Sebab tu kalau kadang-kadang kalau ikut firasat orang dulu dia kata, kalau kau tengok orang tu jalan lompat gagak, kau jangan percaya, dia kata. Mungkin saya kalau tak silap cerita tu dalam satu kitab dulu yang orang nak belajar tentang medium dia pakai kitab tu. Jadi gagak tu pun cubalah duduk kat sana seronok. Dia kata, aku dah boleh jalan macam burung merpati. Best jalan macam burung merpati, steady. Dia lupa dia gagak. Dia pun baliklah ke negeri dia, dah pandai berjalan. Pergi kat negeri dia, dia pun nak tunjuklah pada orang ramai, kan? Aku dah berjalan macam burung merpati, kan? Tapi mana boleh gagak macam burung merpati? Dan macam mana suara gagak nak jadi macam burung merpati? Mungkin cerita ni, kerana ada kaitan macam mana British bawa gagak ke Malaysia. Mungkin ada orang-orang kita yang pergi belajar ke England, dia balik, dia nak jadi orang putih, kan? Dia pakai coat, dia pakai tie, kan? Dia pun style macam orang putih, kan? Tapi takkan dia boleh jadi orang putih. Dia makan belacan, makan tie, kan? Makan cincaluk, kan? Walaupun dia keluar tak kira lah, dia Oxbridge, dia mana ke, balik di England tak boleh jadi orang putih. Macam gagak lah, nak jadi macam burung merpati tak jadi, nak balik semula jadi gagak tak jadi. Gagak pun dah, suara gagak siapa nak dengar? Jadi orang politik yang dah nak jadi macam burung merpati ni, kalau suara macam gagak, semua muk lah. Jadi kenapa hari ni UMNO boleh kalah teruk yang amat sangat? Kalah sangat teruk dan orang tak pernah nak buat kajian. Kerana dalam UMNO sendiri pun tak ada R&D, Research and Development, tak ada. Kita kena belajar dari sejarah macam mana UMNO ni cuba dimatikan dalam tahun 51 lagi. Waktu ketika itu Presiden yang pertama, Dato' Onn bin Jaafar, kan, cuba dia keluar dari UMNO. Tepu cuba selamatkan UMNO, kerana UMNO ni lari dalam istana. UMNO ni berpegang untuk menyelamatkan bangsa Melayu, dengan slogan Hidup Melayu. Slogan itu masa itu juga dah ditukar slogan Hidup Melayu tu.
Jadi UMNO ni sebuah parti yang mana dia berpegang untuk menyelamatkan agama, bangsa dan negara. Bukan parti yang resis, ya? Parti yang nak menyelamatkan bangsa. Ya? Jadi UMNO ni sekali lagi mati. Ya? Masa zaman Tun Dr. Mahathir, UMNO mati. Ya? Saya tulis buku Talqin untuk UMNO. Ya? Dan UMNO hidup balik. Ya? UMNO hidup balik. Sekali lagi saya katakan, ya? Kalau tengok buku saya ni, ada satu gambar. Siapa nak tahu cerita ni, cuba baca dekat page 454. Dulu UMNO ni terkenal dengan kapal layar. Kemudian dia jadi Titanic. Saya dah katakan, kalau sekiranya Najib anak Tun Razak ni hari tu dia berhenti sebagai presiden, dia keluar elok baik-baik, mungkin Mahathir takkan marah dan UMNO takkan mati. Sekarang penyebabnya, UMNO bukan nak bunuh Mahathir, bukan nak bunuh ini apa nama Dr. Mahathir, bukan nak bunuh UMNO, mungkin niat dia, tapi nak buat macam mana? Orang cuba menyelamatkan Najib, jadi UMNO terpaksa dimatikan. Dan kalau kita fikirkan, orang tak berani menderhaka kerana orang Melayu ni pantang menderhaka. Alright, what's your next question? Pak Habib sebut banyak pasal kerosakan UMNO. Jadi sekarang ni orang tertanya-tanya pasal masa depan UMNO sekarang ni. Apakah UMNO tu dapat dipulihkan? Dengan kepimpinan yang berteraskan rukun iman, percaya kepada Tuhan. Bila kita percaya kepada Tuhan, kita ada rasa takut nak buat segala kesalahan, corruption dan sebagainya. Kita tak nak jadi macam Tuhan. Kita tak mau jadi Firaun bila kita jadi pemimpin. Itu penting. Kemudian kita percaya pada malaikat. Jadi kita takut dengan dosa, takut buat kesalahan. Jadi kita tahu bahawa di kiri kanan kita ni ada malaikat yang tulis kita buat baik, kita buat jahat. Kemudian kita disuruh percaya pada kitab. Jadi kehidupan kita harus berpandu kepada kitab kita Quran. Kita tak boleh buat suka hati kita. Kemudian kepada nubuwah, dan kita percaya pada hari kiamat. Hari ini kita sedang menghadapi hari kiamat, iaitu di padang mahsyar. Sebenarnya semua orang sekarang ni berada di padang mahsyar. Matahari sejengkal atas kepala. Kita dalam kepanasan. Kita tak menentu, tak tahu apa akan jadi besok. Seperti kita tidur malam ni, boleh tak aku bangun besok pagi? Itu kita sedang berfikir. Ada banyak duit berbilion pun, kalau duduk macam Rosman dengan Najib, apa jadi? Mana nak buat dengan duit tu? Kalau ada handbag ada 20 pun, nak buat apa dengan handbag tu? Boleh tak keluar berjalan bawa 20 handbag sekali? Tak boleh. Jadi kita kena fikir. Dan last, kita percaya pada kadar dan keadaan. Siapa yang tentukan Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri bagi semula? Tapi dia ada kemauan, dia ada keinginan, dia fikir okeylah, dia nak bersih-bersihkan tangan dia sebelum dia pergi. So dia nak selamatkan bangsa ni. So dia berjuang. Kata-kata Mahathir dulu, ada perjuangan yang belum selesai. Alhamdulillah, Mahathir dapat menyelesaikan perjuangan dia, iaitu kadang-kadang. Dan sekiranya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang akan masuk, yang akan jadi Perdana Menteri lepas ni ialah Anwar Ibrahim. Kerana dia dah melalui segala macam penyiksaan yang belum pernah ada satu leader melaluinya. Seperti belum pernah ada satu leader yang macam Mahathir, umur 92 boleh jadi Perdana Menteri kali kedua. Dan kalau pemimpin masuk jail ni tak payah. Datuk Arun pernah masuk jail. Kemudian Mokhtar Hasim masuk jail. Dan yang terbaru kita dengar Ketoyo masuk jail. Jadi kalau Najib ni masuk jail, tu biasalah. Apa salahnya kalau dia ambil tempat Anwar buat sementara waktu kan, dia berdaya kat sana kan. Jadi dia selalu duduk rumah yang terlalu besar, sekarang duduk rumah kecil lah, sekarang dia biasalah. Ini boleh menginsafkan orang-orang lain yang dalam UMNO, yang sombongnya melangit, dia punya ego tak tahu macam mana. Bila dia jadi menteri, lagi dia jadi menteri besar, dia rasa diri dia sangat besar. Dia terlupa yang kekal besar kat pasar mana jual barang besar je.
Bawang besar ni kita pergi kedai Cina ke, pergi kedai mamak ke, kita pergi mana, kita nak beli bawang besar. Berapa banyak menteri besar dah tak jadi menteri besar. Nak jadi menteri kecil tak boleh. Ya? Jadi bila ada jawatan, kita jangan lupa bahawa kita dapat tu kerana kita pandai, kita hebat, kita cerdik. Tuhan nak kasih kita. Saya dah ingatkan masa perbualan yang lepas, saya kata Allah Ta'ala boleh memberikan apa saja kepada siapa saja yang dia suka. Maka dekatkan diri dengan Allah. Tengok macam mana apa nama Dr. Mahathir, Allah Ta'ala nak beri dia umur 92 tahun jadi. Dan dalam keadaan macam ni, InsyaAllah Mahathir akan beri jawatan ni pada dia. Dia akan jadi Perdana Menteri. Tapi balik semula, iaitu bahawa yang penting, semua yang berlaku ni disebabkan kita nak mengubah nasib kita. Allah Ta'ala kata Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum melainkan kaum itu sendiri. Next question. Okay. Ada yang bertanya pasal Pakatan Harapan. Adakah ia akan mampu bentuk sebuah kerajaan yang stabil seperti mana Barisan Nasional yang 60 tahun memerintah negara, atau adakah dia akan digantikan BN UMNO bila BN UMNO mampu membina balik kekuatan dia? Sebenarnya aku ada pendapat. Kita ambil bunga ros, contoh bunga ros. Bunga ros pun kita panggil dia McQueen ke, kita panggil dia atas nama apa dia. Yang penting bunga ros tu bau dia macam bunga ros, ya kan? Batangnya berduri, ya kan? Dan kita kenal bunga ros. Pakailah nama pakatan ke, pakai nama apa benda ke. Tapi masalahnya mustahil dengan serta-merta pakatan tu boleh jadi macam Barisan Nasional. Right? Pasal apa? Benda ni baru. Macam dalam Barisan Nasional ni dia start daripada perikatan dulu. UMNO ketika itu, kemudian MCA dan MIC. Dia belum ramai macam yang ada sekarang ni. Jadi bila ramai tu satu kepala tak boleh kontrol. Right? Tapi pakatan ni pula dia start dia besar. Dan apa nama, satu benda yang saya tengok bila dia memilih apa nama sebagai dia panggil apa nama yang baru dia pilih untuk menjadi penasihat kepada pakatan, Eminent leader. Majlis Penasihat atau Council of Elders. Council of Elders. Council of Elders saya fikir sangat penting, kerana anak-anak muda sekarang ni kan, dia orang muda. Orang muda ni dia ada kepandaian, mungkin dia ada kecilikan, tapi dia tak ada kebijaksanaan. Macam saya ingat tadi semalam pagi saya bercerita tentang kelapa tua, kelapa muda. Saya banyak menyampaikan falsafah saya dalam buku-buku tulisan saya, iaitu orang tua-tua ni penting. Dalam Council of Elders ni, kita ada Robert Koch, memang hebatlah dari segi ekonominya. Kita ada Tun Daim, satu waktu menteri keuangan dulu, dan kita ada siapa nama Kadir Jasin, ini seorang jurnalis yang bersenior yang dah bersama-sama dengan apa nama, dengan Mahathir sekian lama, dan siapa nama, dia dah ada 5 kaunsil yang bagus, tapi kita tak boleh hanya memikirkan survival of economic. Hari ini yang dia nak perbaiki ialah economic stability. Yang menjadi masalah sekarang ni orang yang ada kekayaan lah, yang ada bilion-bilion lah ni. Dan macam mana orang yang ada bilion-bilion ni nak bawa duit dia masuk kemari, dan orang yang sedang bapa kedana ni, yang macam cicak mengkarung ni, selalu yang jadi jahanam ni bila cicak mengkarung yang tak pernah senang ni tiba-tiba dapat jawatan. Sombongnya luar biasa. Kan? Dia terlupa bahawa dia tu dapat benda tu bukan kerana dia ada degree. Dan saya ingat cerita, kalau tak silap saya, dalam satu zaman di China, zaman abad ke-14, di mana seorang pendeta Cina yang hebat, kerana dia banyak memberikan pemikiran dan sebagainya, dia punya presiden ke apa ketika itu, raja ke, tangkap dia, masukkan dia dalam jail, dia dipenjara. Kemudian dia beritahu pada, dia bagi apa nama, peringatan pada anak-anak dia. Dia bilang, kau orang ni tak payahlah sekolah-sekolah, dia kata,
Akibat pandai macam aku ni lah kena aku masuk jail, dia kata. Kalau kau jadi bodoh, selamat, dia kata. Jadi kalau kau nak selamat, kau jadi bodoh, dia kata. Kalau kau jadi bodoh, senang kau boleh jadi menteri, kan. Macam saya kata tak silap, saya apa nama satu pantun Melayu yang berbunyi, siakap senehong denglama ikan duri, pandai-pandai cakap bohong, senang nak jadi menteri. Ya kan? Jadi nak kita tengok hari ni orang yang dipilih jadi menteri ni tak perlu pandai. Asal boleh yes man aja. Atau nak dapat bergelar mufti ke, ulama ke, jangan cakap banyak-banyak, jangan tunjuk kepandaian, tunjuk kebodohan. Bila kita tunjuk kebodohan, senang orang nak ambil kita. Jadi kalau orang tanya, awak buat apa? Buat bodoh tuan. Bagus, aku nak orang yang boleh buat bodoh. Kau boleh buat bodoh? Boleh. Okey. Right? Jadi kita dah terkeluar dari jurusan yang sepatutnya kita memilih orang yang sepatutnya untuk memimpin. Rasulullah kata beri satu jawatan kepada orang yang bukan ahlinya. Ini saya cakap tentang ni, ada orang cakap dengan saya, orang mempersendakan kawan saya. Saya pun kadang-kadang nak marah, tapi saya ingat Rasulullah cakap 3 kali, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah. Jadi saya cakap pada kawan saya, Mat Sabu, tak lama saya fikir orang makan panggil dia Datuk Muhammad Sabu atau tak lama Tan Sri lah, Tan Sri Mat Sabu. Jadi orang nak mempersenda, ketawakan dia. Tuhan pilih dia jadi Menteri Pertahanan. Adakah masa dulu orang tengok Mat Sabu dia orang fikir satu hari? Sekarang banyaklah orang datang nak minta projek dia, minta sign dia, macam-macam. Serta-merta orang buat baik. Macam orang yang ada kebun durian lah. Kalau tak musim durian, siapa pun tak nak datang jumpa ziarah rumah. Dia musim durian, cepat-cepat dia mengaku saudara, dia mengaku saudara, yang tak kenal pun kenal. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa pun jadi Menteri Pertahanan yang sebenarnya tak kisah. Kerana dalam ketenteraan yang mustahaknya panglima-panglima dia. Rosaknya kita punya sistem ketenteraan ni, panglima tak boleh buat apa-apa. Kena jawab pada Perdana Menteri. Right? Sedangkan panglima itu jawab pada Agong. Tentera ni direct jawapannya kepada Agong. Ya kan? Melalui siapa yang selalu kalau kita nak puasa, dia cakap puasa apa jawatan dia? Pemegang mohon. Pemegang mohon. Jadi sesudah Council of ini panglima ni dia cakap, kita nak beli satu kapal selam. Sebab tu Scorpion tu tak keluar, duduk bawah air. Yang memilih nak beli Scorpion ni siapa? Saya mungkin saya silap kerana saya tak terlibat dalam ketenteraan. Yang nak beli Scorpion ni sebenarnya adakah panglima-panglima ni tahu, kan? Ini dia kata tak boleh, Scorpion ni tak boleh pakai ni, kan? Tapi kerana Razak Baginda boleh buat urusan, okey beli Scorpion. Kerana nak beli kereta tank, okey. Panglima tak boleh cakap apa-apa. Menteri Pertahanan, kemudian siapa Menteri Pertahanan, pergi jumpa Najib, nak beli. Atau mungkin Najib kata, kita nak beli daripada Amerika. Padahal negara kita tak payah nak pakai kereta tank yang kita beli dekat Amerika. Itu untuk digunakan di Padang Pasir. Dan kat sini kita beli kereta tank yang buat di Rusia. Right? Jadi interference, right? Orang yang tak sepatutnya kacau kerja-kerja tentera ni. Tentera marah, polis marah, ya kan? Jadi jawapannya dia kena yes man kepada orang yang duduk berkuasa. Sedangkan benda ni jawapannya kepada Agong. Right? Peranan Agong itu penting, ya kan? Jadi kalau kita fikirkan, baguslah kalau dia pilih Mat Sabu, jadi orang lain insaf, orang lain sedar. Kau jangan ketawakan orang Sukati. Hari ni kau pandang orang ni hina, besok dia naik ke atas. Kemudian kau pandang orang ni bagi nak gila. Pergi cium tangan Rosmah,
apa nak berjumpa Rosmah. Perdana Menteri Najib bukan Rosmah. Kan? Ha? Tapi nampak Malaysia ada 2 Perdana Menteri. Kapal ada 2 nakoda. Hancurlah negara. Kan? Sebelum ni saya kenal kebetulan nasib saya baik lah ya. Tulisan saya mungkin ada orang marah kata Pak Bin tak bagus, berlantai orang segala macam benda. Dah saya jadi penulis. Kalau saya nak mengampu je, lebih baik saya jadi sekretari apa bos cakap saya tulis je lah. Ya kan? Kita hidup dalam sebuah negara yang punya kebebasan. Kalau tak percaya, tanya Tun Dr. Mahathir. Masa dia jadi Perdana Menteri, saya sokong dia, tapi ada dia buat kesilapan. Saya tulis buku memo untuk Dr. Mahathir. Dan saya pun dah tulis buku masa apa nama Pak Lah jadi Perdana Menteri, saya tulis memo. Najib Perdana Menteri, saya tulis memo. Tapi orang cakap, alah Pak Bib, tak payah tulis buku lah. Orang tak baca buku sekarang ni. Suka hati kau tak nak baca ke pasal lah. Tapi tanggungjawab saya. Ya? Ini fardu kifayah. Right? Sekarang pun orang cakap, tadi saya jumpa orang yang dah baca buku ni. Pak Bib, best lah Pak Bib punya buku. Macam mana boleh tahu semua sebelum berlaku. Macam mana semua ni belum berlaku dah tahu. Right? Saya kata belajarlah firasat. Barulah kita tahu semua yang akan berlaku. Right? Jadi sistem kita ni rosak bukan kerana sistem. Right? Negara kita adalah negara yang terbaik. Yang nak dipelajari oleh seluruh dunia. Tapi bukan belajar daripada orang-orang yang dah merosakkan sistem kita. Next question. Two questions. Ada 2 soalan. Seorang nak tanya pasal situasi politik di Johor tentang Osman Safian. Okey. PPBM ex UMNO. Mampukah dia jadi MB Johor? Wow, ini Osman Safian. Man, Assalamualaikum. Mudah-mudahan Man ni dengar cakap saya. Saya berkawan dengan Man ni long ago. Ini orang perjuangan. Dia masuk politik ranking file. Dia macam general-general yang ada sekarang ni. Dia naik daripada bawah. Dia tahu semua benda. Dia start dengan, kalau tak silap dia PCRM sama Razak Ahmad dulu. Hebat Osman. Ya kan, Osman Safian. Dia diambil, bawa dalam tu. Dan dia tidak beri peluang untuk naik ke atas. Orang pilih siapa yang disuka. Mungkin ketika itu Man tak cukup duit lah nak beli orang, nak suruh undi dia. Right? Ini pernah berlaku di Selangor. Masa sebelum Azmin Ali jadi apa nama? Mudir besar. Siapa nama? Mudir besar sebelum Azmin Ali yang dia minta nak jadi ahli UMNO tak apa. Khalid. Tan Sri Khalid. Tan Sri Khalid tu nak minta masuk UMNO, orang tak bagi. Dia dalam UMNO ni dia tak nak orang pandang-pandang yang saya cerita lah. Orang yes man boleh jadi. Jadi kalau UMNO ni nak kuat, biar dia tak ramai. Tapi dia pilih orang yang cerdik, orang yang dikehendaki. Osman Safian ni seorang yang hebat. Orang yang berani. Dan dia dah lalui macam-macam ranjau sebelum dia sampai ke atas ni. Dan saya fikir dia tak perlu apa pun lah. Dia satu orang pada saya lah. Saya tak cakap orang lain berkomen kerana saya kenal. Kalau betul lah Osman Safian yang saya kenal ni lah. Yang dulu apa nama, saya tahulah kita sama-sama muda dulu lah. Kita sama-sama dengan Razak Ahmad, dengan parti Tanduk Lembu tu. Jadi dia ada jiwa sosialis dalam diri dia. Kau tak silap saya pun dulu pernah juga kena lokap. Lokap kerja baru, lokap kat Kuching, lokap kat Limbang. Jadi dia pernah masuk lokap. Kalau tak silap saya suruh cek dengan dia. Kalau tak masuk lokap, dia pernah kena tangkap. Right? Orang yang berpengalaman macam ni. Right? So kalau dia jual Anwar dia menteri besar, okey lah tu. Right? Mungkin Anwar pun tak tahu dia yang akan dipilih. Kan? Saya fikir Anwar Ibrahim sekarang ni dia rasa dia kena cari orang perjuangan. Right? Dan the time has come. Seperti apa yang Lim Kit Siang pernah tulis, The Time Bomb. Lim Kit Siang dah tulis Time Bomb dulu lagi. Tapi berapa banyak orang kita yang namanya politician tapi tak pernah baca buku politik. Dia masuk parti politik, dia kata, aku ahli politik. Kira tu, lu mana jadi ahli politik? Ahli parti politik. Dia masuk Persatuan Ulama, dia ulama. Ni semua ular dalam semak. Cakap dengan tak suruh bikin lah. Jadi bila cakap tak suruh bikin, ni yang berlaku ni. Nama pemimpin cakap tak suruh bikin. Janji pembohong. Saya 2-3 kali kena main dengan kawan saya sendiri, pembohong. Tapi saya belum nak sebut nama lah. Kan? Mungkin ni saya nak sebut nama-nama orang yang dalam betara menteri. Janji dengan saya bohong. Tipu saya. Kan? Ada yang beli buku saya, kena tak bayar. Kan?
Mak dia tu masih ada hutang buku dengan saya. Cuba tanya dia, betul ke tak betul? Kan? Hutang dia sama saya. Tapi tak apalah. Pasal saya hormat dia orang tua kan. Tapi saya rasa anak-anak dia saya tuntut. Kan? Ada orang yang berhutang dengan saya tak bayar beli buku. Dan orang-orang UMNO sekarang ni atau orang siapa juga politician ni belilah buku. Jangan perangai orang UMNO. Dalam perhimpunan agama UMNO kasut harga 700-800, 1,000, 2,000 kasut datang naik kereta berita. Bila jumpa penulis, dia kata, Pak Habib hari tu dah kasih saya buku free, saya kasih free. Kau ingat ni apa? Dah pisang mahal dah. Nak beli buku tak nak. Kasut harga ribu-ribu tak apa, datang kita tengok kasut dia. Dengan kita tak tahu kasut dia. Pasal kat London sana, orang tengok kasut lah. Jadi saya belajar kat London. Tengok orang tengok kasut, nanti lalu depan dia. Oh ni mahal dia kasut ni. Kereta 7-8 biji ada. Buku tak nak beli. Apa salah kasih orang-orang dia beli buku, orang dia baca. Jadi orang dia kenal siapa pemimpin dia. Ini kita tak kenal siapa pemimpin, cecak mengkarung, entah merepek meraban. Mana tak kalah. Bertanding jadi wakil rakyat, kita pun tahu. Kena stone, kena ais, berjudi, na'udzubillah. Anak bini tak peduli, tak bayar. Mana nak menang? Bila kalah, salahkan takdir. Oh, saya bukan takdir. Sekarang pun nak cari takdir. Pergi dah tu. Okey, Pak Habib. Ada lagi soalan-soalan. Ni saudara Fikri Roslan. 2 soalan tentang PAS. Pertama, apakah pandangan Pak Habib atas kekalahan Teruk PAS di Selangor, di Pantai Barat, khususnya urban areas, tapi menangnya di Pantai Timur? Dia mencarilah. Masa mula-mula soalan dia kemukakan saya. Dahsyat dia kata. PAS ni ialah yang akan menentukan Kingmaker. Kingmaker. Saya pun senyum lah kan. Macam mana nak jadi Kingmaker? Kita hidup dalam negara multiracial, multi-religion dan sebagainya. Ya kan? Kalau kita hidup dan negeri semua orang Melayu, sepatutlah Allah Ta'ala ni. Maha adil, maha bijaksana. Dia kata tak apalah. Kau nak buat wuduk, kau buatlah kat Terengganu, Kelantan. Duduklah orang Melayu semua sekali. Dapatlah 2 negeri. Kan? Orang miskin-miskin ni kan? Kerana dia percaya nak masuk surga ni jangan kaya. Kan? Jadi kalau kaya nanti macam-macam nak kena kira semua segala macam, lambat masuk surga. Jadi miskin, jadi susah. Nabi Muhammad SAW tak start dengan hukum hudud. Nabi Muhammad SAW mula Islam tu dengan tauhid. Masalahnya sekarang kau nak bawa Islam, tak baca sejarah Islam. Islam jadi kuat disebabkan pertama sekali tauhid. Bukan syariat semata-mata, hakikat, tarikat dan makrifat. Belajar tentang daripada wali-wali, baru boleh jadi pemimpin Islam. Islam itu berkembang bila daripada Makkah berpindah kepada Madinatul Munawwarah. Di mana orang-orang tu bawa sistem yang kita pakai di Al-Atas University of Life. Loving, giving, caring, sharing and forgiving. Kalau dia ada 2 bini, dia kasih 1 bini. Zaman dulu kereta tak adalah. Ada 2 unta, kasih 1 unta. Ada rumah kasih. Dan dia maafkan kesilapan-kesalahan. Ni dia dah ada 2 bini orang pun dia tak lagi. Cantik muka kau. Ya kan? Kau nak jadi leader, tapi cakap pasal Islam. Nak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu lepas Khadijah mati baru dia kahwin. Ni dia nak cukup kota dia kerja dia. Dalam masjid cakap lain, ceramah cakap lain, hidup buat lain. Ya kan? Jadi janji pembohong. Kan? Nak bawa Islam ni jangan nak seperti Arabism lah. Ya kan? Sini pakai saf, pakai serban, jalan. Islam tu is a uniform. Pakai PAS ni orang Islam. Pakai songkok ni kita tak tahu. Right? Jadi kesilapan PAS yang lepas-lepas tu mengkafirkan UMNO, jauhkan diri dari UMNO, tu kerja bodoh. Belajar the law of attraction. Belajar sifat Nabi Muhammad SAW. Rahmatan lil alamin. Syukur dah dapat 2 negeri. Dan Alhamdulillah saya dengar yang memimpin di Kelantan, Terengganu ni orang bijaksana. Orang yang pandai-pandai. Orang yang ada PhD dan sebagainya. Tapi kalau setakat PhD degree saja, PhD yang ada pada orang Melayu punya hasad degree tu buahlah. Cah keting ni dah bawa lah. Jatuh UMNO kat Terengganu di pasal cah keting lah. Itu siapa punya kesilapan? Najib punya kesilapan. Kawan saya si Debel tu, Mak Syed tu. Orang baik. Right? Tengah malam buang dia. Tukarnya Razif. Right? Jadi orang marah. Rakyat ni bukan rakyat tahun 50-an bodoh. Kan? Kalau pemimpin datang tu semua, semua sambut. Right? Sekarang tak.
Sekarang zaman rakyat semua dah celik, rakyat dah pandai. Berhentilah nak bodoh-bodohkan rakyat ni dengan guna Islam dan sebagainya. Jadi satu orang tu biar dia jalankan tanggungjawab dengan betul. Raja sebagai ketua agama, jadilah ketua agama yang betul. Jangan hanya sebagai pemimpin padang bola aja. Ketua raja, kerja raja bukan suruh jaga padang bola, bukan suruh dia pemain bola. Suruh jaga rakyat yang beragama Islam dan bukan Islam. Itu kerja raja-raja. Dan raja ni kena ada integrity, dignity, credibility. Kan? Rakyat tengok, oh raja orang hormat. Dan raja ni dia mesti ada ulama yang sentiasa menasihati dia. Ya kan? Bukan ulama yang apa kata raja dia ikut. Hari ni sistem kita ni dah kita tak ikut Islam lah. Right? Kalau kita ikut Islam, raja akan dimuliakan. Itu yang dikata raja bertolak. Cakap-cakap raja tu menjadi. Right? So hari ni raja cakap apa pun rakyat dah tak hormat raja dah. Jadi macam mana raja-raja nak balik, nak ambil hati rakyat dengan contoh, iaitu raja jadi seperti rakyat. Dia kena ikat. Ini zaman ikan kecil makan ikan besar. Rakyat ni ikan kecil, dia dah makan ikan besar. So jangan pandang kecil kepada ikan kecil. Ikan kecil ni banyak, ikan besar tak ramai. Boleh kira dengan jari. Zaman ikan kecil makan ikan besar ni, jaga benda ni. What's next? Okey, ada soalan tentang politik Pahang. Right. Sebab dia belum ada menteri besar. Right. Saya syorkan Pak Habib lah je apply jadi MB Pahang. Macam mana komen Abah tentang politik Pahang? Dia macam ni. Saya antara kawan-kawan saya, orang politik yang saya hormati dan saya sayang, yang saya anggap sebagai sahabat, ialah Tok Nan. Orang yang biasa kenal Tok Nan ni akan suka Tok Nan. Saya harap dapat Tok Nan dengar benda ni. Tok Nan antara menteri besar yang terbaik. Kenapa? Orang tengok di luar kasar, tapi dalam dia baik. Dia banyak menolong orang dan sebagainya. Patut dia jadi menteri besar. Balik semula. Kalau saya lah, atau siapa. Kerana Tok Nan ni, dia baik dengan banyak orang. Saya dalam politik ni ada beberapa orang je kawan saya. Kan? Macam saya kata antaranya, contoh, tapi nasib dia lah, dia kalah dekat Sabah. Salih saya keluar. Dia dah jadi menteri pun, kita telefon dia angkat. Ini baru jadi yang berhormat, kasih telefon number, tak jawab. Mana tak ikut? Kan? Dia dapat datuk, dia dah mula perangai lain daripada orang lain. Right? Jadi datuk dah macam tu. Kan? Jadi datuk, jadi punya Tok Bekong. Tok Bekong tu betul orang sembah dia. Orang bawa buah ke, bawa apa, warna tipu punya buah ke, makanan plastik ke. Tapi dia minta, Tok Bekong tu bagi dia. Satu dia pay kat Tok Bekong. Ini kalau jadi datuk, tak boleh dia dengan Tok Bekong, tak guna lah. Ya kan? Jadi kalau nak suruh saya jadi, saya ni kebetulan salah silah saya. Itu pasal orang kata Sada atau Habaib ni dia ada salah silah. Salah silah saya daripada saya nak pergi bergadang di Hadramaut. Saya nak pergi bergadang ni, kenapa Islam ni masih boleh berkembang ke seluruh Nusantara? Kerana Habaib ni dia tak nak jadi menteri, dia tak nak jadi raja. Dia macam Nabi Muhammad. Cuba baca buku saya, 3 tahun. Tahta, harta dan wanita. Dia tak nak benda-benda ni. Saya nak pergi bergadang, kalau dia pergi Hadramaut, kalau dia nak jadi raja, dapat jadi raja. Kalau nak jadi pemimpin, dia nak kaya, dia jadi kaya. Muhammad bin Isa Al-Muhajir daripada Basrah, dia bawa, kalau tak silap saya, atas 3 unta emas. Semua dia bagi kat orang. Jadi tangan dia tu sentiasa memberi, bukan menandah, bukan nak samun sana, samun sini, tak ada. Jadi tak payahlah nak jadi menteri besar. Cukuplah saya di University of Life, sekurang-kurangnya di University of Life saya ni, saya boleh berkongsi lah. Kalau nak cari political consultant misalnya, carilah orang yang cerita macam mana nak bawa kita pada Allah SWT. Macam mana nak bawa sifat rahmatan lil alamin. Jangan jadi Fir'aun lah. Itu dia. Saya tak nak jadi menteri besar ke apa, saya tak nak. Alhamdulillah lah. Hidup saya lagi makan ada. Mudah-mudahan lah lepas ni ada orang beli buku-buku saya kan. Okey lah hidup saya. Nampak pergi kan. Tak payah menteri besar lah. Kasi orang lain sama nak. Syakar ke misalnya. Saya ada satu kawan saya kenal dia, kalau tak silap saya kat San Francisco ke. Itu jam dia student lagi. Muhammad Syakar. Dia, saya fikir antara dia dengan Tok Nan. Syakar ni mungkin dia boleh jadi menteri besar. Mungkin lah. Ketentuan menteri besar ni Sultan. Ya kan? Jadi Sultan pun susah nak pilih sekarang pasal dia uzur. Ada Tuku Abdullah sebagai apa nama Pemangku Sultan.
Sekarang orang pening nak pilih ni. Tok Nan ni pengikut dia ramai. Dan dia dah terbukti orang yang jaga Pahang yang selamat dan state tu selamat. Jangan kita rasa bila kita jadi menteri besar kita hebat. Orang lain semua tak bagus lah. Kerana kita hebat, kita boleh menang, orang lain semua tak guna. Okey, ada 3 soalan yang saya kira kena mengenalah. Pertama tentang Anwar Ibrahim. Bagaimana nanti Anwar Ibrahim akan mengisi kepimimpinannya kalau dia jadi Perdana Menteri, satu. Kedua, adakah Azmin mampu menjadi PM in succession selepas Anwar? Dan ketiga, pandangan Pak Habib tentang Rafizi Ramli yang suka meluahkan tentang ketidakpuasan tentang pelantikan Menteri Kanan Kabinet, yang ni yang berani kritik Mahathir secara terbuka. Okey, pertama kita cakap pasal Anwar Ibrahim. Satu-satunya kalau dia jadi Perdana Menteri, saya fikir hari dia jadi Menteri pertama, kalau jatuh pada hari Jumaat, mudah-mudahan kita nak tengok supaya Anwar Ibrahim ni duduk atas mimbar, jadi imam di situ, ya kan? Dan Anwar Ibrahim ni masa dia pimpin ABIM dulu, ABIM terkenal seluruh dunia. Masa dia dalam ABIM dulu, masa dia dulu nama Anwar ni harum satu dunia. Dia pimpin pemuda Islam dunia. Hari ni dia dah jadi kelapa tua, kan? Orang muda-muda sepatutnya boleh ikut Anwar Ibrahim ni. Dia balik duduk kat masjid, dia tak perlu nak pakai suit daripada Itali ke, daripada France ke, nak pakai kasut harga 2-3 ribu ke, ya kan? Kalau dia boleh jadi macam Ahmadinejad, alangkah baik misalnya. Dan dia nak berjalan tak payahlah nak pakai outrider, nak pakai escort segala macam. Saya tak fikir ada orang nak bunuh Anwar Ibrahim. Cukup dah 2 orang try nak bunuh dia tak mati. Mahathir try nak bunuh dia tak mati, Najib try nak bunuh dia tak mati. Berarti mudah-mudahan umur dia panjang. Dan dia insaf, banyak benda dia belajar. Saya tahu Anwar ni orang yang luar biasa kehebatan dia. Jadi dia cuba jadi Perdana Menteri yang berbeza. Janganlah jadi menteri-menteri, bila jadi menteri nak berjalan, nak pakai rider lah segala macam, bodyguard daripada 30 orang. Yang jaga kita ni Tuhan. Tak ada bodyguard yang boleh jaga kita. Sekarang apa jadi pada menteri-menteri yang bangga dengan bodyguard dan sebagainya? Mana pergi bodyguard tu? Rumah dia pun dah tak ada polis nak jaga. Polis jaga, tunggu dia dalam itu je lah. Okey, kedua, dia pertanyaan tentang Rafizi. Saya fikir orang macam Rafizi ni penting. Dan sebelum pilihan raya, dalam temu bual dengan saya kata antara orang yang layak, kerana dia pun dulu dengan Anwar lama, menjadi Perdana Menteri ialah Azmin. Azmin Ali ni dia dah buktikan. Hari ni kalau kita nak ambil orang, tengok track record dia. Dia dah buktikan bahawa dia boleh memimpin Selangor dengan sangat baik. Yang belum pernah ada menteri besar Selangor yang macam tu, melainkan dulu ada Datuk Arul je. Lepas tu tak ada. Kan? Jadi kemungkinan dia ni satu penjelamaan daripada satu orang yang boleh menjadi idola, satu orang yang kita boleh harapkan. Mudah-mudahan juga dia tak payahlah nak bila jadi menteri tu dia mesti ada outrider, mesti menyombong, mesti kaya raya, tak payah. Right? Kerana kita dah buktikan orang yang ada kaya raya bilion tu sekarang cuma orang tak sebut jadi tahanan politik. Sebenarnya Najib dengan bini itu dah jadi tahanan politik lah. Nak ke sana tak boleh, kat sini tak boleh, pasport kena tahan. Belajarlah apa yang telah berlaku pada Najib, apa yang telah berlaku kepada apa yang jadi pada Mahathir, apa yang berlaku kepada Anwar. Ya kan? Semua kisah-kisah ni semua saya dah tulis dalam buku saya. Saya tulis 80 buku. Sebenarnya saya dah, orang suka tulis buku lagi, saya bilang kau tulis sendirilah. Aku saya nak tulis buku, ya kan? Aku sekarang nak jual buku. I want to be a bookseller. I don't want to be a book writer anymore. Saya nak berhenti kejap, kan? Kerana saya tulis buku, tak ada orang nak beli buku. Orang tak percaya saya tulis apa benda pun. Jadi saya nak berhenti tulis buku. Saya fikir Rafizi orang yang baik. Macam saya juga dulu. Zaman dulu belum ada ini, internet dan sebagainya. Orang yang berani mengkritik Mahathir ketika itu, saya bersama Mahathir. Bila saya tengok dia mengarut, saya hantam dia kau-kau punya. Dan saya tak pernah takut dengan Mahathir lah. Dia pun macam saya juga. Hanya manusia kena sedar diri sama dia sultan ke, dia Perdana Menteri ke, dia siapa ke. Kan? Tuhan menjadikan manusia, Tuhan juga menjadikan anjing dan babi. Kalau anjing tu mati, jadi bangkai. Kita mati pun ada manusia hidup lagi jadi bangkai. Bila orang benci, busuk tu, bangkai lah tu. Bangkai anjing, orang tak payah tanam. Bangkai manusia, orang tanam. Dan mati, tak boleh buat dalam kubur sepusin pun. Siapa dah jadi Perdana Menteri hari ni, belajar dah apa yang berlaku hari ni. Kebetulan hari ni
dah bagus yang Mahathir buat kestabilitas ekonomi dan kita berpolitik harus stable, dan yang penting dalaman kita harus stable. Itu yang penting. Kalau hati kita saya bergoyang aja, hati kita tak betul, susah lah. Right? Finish. Okay. Boleh tak kita cerita pasal gandengan Tun M dan Anwar dulu, antara waktu zaman 90-an yang mungkin Pak Abid lebih arif. Nama Anwar ni sering dikaitkan dengan benda-benda yang intelektual. Betul. Termasuklah UIA, ISTAC itu sendiri. Jadi adakah maksudnya gandengan itu dapat diulangkan lagi sekali? Adakah macam mana Pak Abid sebut tadi, jadi imam solat Jumaat dan sebagainya, tapi boleh tak Anwar ni jadi champion for the cause of Islamic intellectualism misalnya? Pertama yang Anwar harus buat, bila dia keluar dia pergi cari Prof Najib atas, kerana banyak idea-idea yang dia buat tu, sama ada UIA ke apa ke, semua dia dapat di ISTAC, ya. Tapi bila Mahathir tak suka kan, saya ingat kalau tak silap saya cerita, Mahathir tak suka Prof Najib ni, ada orang sampai lain yang diceritakan oleh Prof Najib, lain yang disampaikan kepada Mahathir. Jadi Mahathir rasa tak sedap. Jadi sebagai seorang pemimpin yang baik, jangan dengar fitnah. Ini zaman fitnah. Orang yang pertama sepatutnya sebelum dia itu, dia pergi cari Prof Najib, minta maaf dan Najib dan bekerjasama. Dia memerlukan seorang, apa yang dikatakan pada saya tadi, metaphysical advisor. Mahathir pilih economic advisor, Jomo dan lain-lain, tapi dia memerlukan pasal gandengan dulu dia hebat kerana dia bangkit dengan Islam, right? Dan Tuhan beri dia kesempatan, menjadi pemimpin Islam yang akan dimuliakan. Kerana negara-negara Arab ni orang dah tak hormat lagi dah, dan orang percaya Islam akan bangkit di Malaysia. Mudah-mudahan Anwarlah orang yang akan membangkitkan Islam di Malaysia, dan dia dah lalui macam-macam dah, yang orang lain tak pernah lalui. Mudah-mudahan juga Allah Ta'ala akan memberikan dia laduni, dia akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Mari kita berdoa supaya dia sihat walafiat, dan Mahathir bila dia dah clear ni, Mahathir dah boleh bulu lah. Pergilah beriak, buatlah pergi masjid mana-mana ke benda kan. Nak jadi imam tak boleh kan, tapi boleh lah jadi makmum kat mana-mana, bawa lah jaga anak cucu cukup lah. Dia pun dah macam-macam dapat dah, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Mahathir, kerana kalau tak kerana dia, DAP tak masuk dan Pakatan ni pun mungkin tak menang. Thank you. Okey, ada beberapa soalan lagi, tapi macam mana Pak Abid cakap, sampai pukul 7 saja. Jadi mungkin kita serahkan pada Pak Abid untuk nak gulung ataupun nak ambil lagi soalan. Okey, ada yang saya boleh jawab lagi. Okey, satu tentang komen tentang DAP dalam zaman Mahathir baru. Yang keduanya tentang Tan Sri Mahyudin. Masa depan dia bagaimana? Dia macam mana? Kok mana pun DAP ni dia tak DAP, ya kan? Itu saja. DAP dia takkan berubah. Dia dah ada prinsip dia sendiri, dia dah ada perjuangan dia sendiri. Dia tetap jadi DAP. Walau dekat mana pun dia tetap DAP, ya kan? Tapi kita tengok dan kita harus hormati. Misalnya macam mana kita hormat negeri Jepun misalnya. Kita nak tengok Islam, kita tengok Jepun. Jepun ada dia punya kebersihan, wangi dia, cara-cara hidup dia. Atau kita pergi ke New Zealand, itu kita nak tengok Islam. Nak tengok Islam, kita pergi tengok orang yang telah mengamalkan kehidupan Islam, bukan orang yang bercakap pasal Islam. Hari ini orang semua bila kata kebangkitan Islam, nak Islam, semua orang pergi hantar anak dekat tahfiz supaya nanti masuk syurga. Pasal apa? Dapat payung emas, anak hafal Quran. Quran ni bukan untuk dia hafal. Ini apa yang semua nak tunjuk kehebatan. Boleh baca Quran, boleh hafal hadis. Apa yang diajar di ISTAC bukan suruh hafal Quran dan sebagainya. Kita melihat the world view of Islam. Kita dah ada seorang penasihat yang terhebat, diiktiraf oleh dunia, yang pernah jadi guru kepada ataupun mentor kepada Anwar Ibrahim. Dan saya fikir untuk kebaikan lagi, orang harus muhasabah diri. Macam saya katakan, Darwin kata manusia daripada buruk. Orang tak terima, kan? Orang kata mana boleh kita buruk, kita daripada Adam AS. Tapi kalau kita daripada Adam AS, Allah Ta'ala beri kita akal, Allah Ta'ala beri kita roh, bukan sekadar jasad. Kekuatan dalaman kita bermula dengan akal, fikiran kita, mind, body and soul. Hari ini orang gunakan nafsu, right? Sebab tu simbol kuda itu penting. Kita tunggang kuda tu, bukan nafsu tunggang kita di atas. Kita jadi nafsu, tunggang itu kuda. Kita jadi
kita menunggang itu kuda. Kita belajar tentang kenal diri kita. Siapa nak jadi pemimpin wajib kenal. Know yourself before you know others. Kenal diri kamu kata-kata sebelum kenal Tuhan. Kata Tuhan kita tak kenal, diri tak kenal, lepas tu nak pimpin. Pemimpin kena ada 4 sifat ni. Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Bawa sifat ni. Tak payah kita cakap pasal Islam, orang akan muliakan kita. Tapi kita tak bawa sifat yang 4 ni, kita bercakap pasal Islam aja. Jangan cakap tak suka fikir. Ada soalan, apa Pak Habib punya nasihat kepada pucuk pimpinan UMNO supaya mereka dapat atur gerak langkah dalam masa 5 tahun ni, so that PRU 15 they can turn the tides. Okey, macam saya dah cerita daripada awal, bawa sifat 4 ni, iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. Use your wisdom. Kemudian jangan bila kita kena tegur sikit, kita nak melenting. Ini masalahnya, semua bila kena tegur, pimpinan UMNO melenting. Kalau ada orang yang tegur je pemimpin, orang tu kita anggap musuh, orang tu kita anggap pembangkang. Sebab tu pembangkang besar, semua orang yang nak memimpin, nak betulkan UMNO ni dihalau. Termasuk diri saya sendiri. Dulu masa zaman Mahathir, bagusnya Mahathir ni, kita tegur dia ke apa benda dia, saya respect Mahathir. Right? Kita boleh jual buku dalam perhimpunan UMNO. Lepas Mahathir berhenti, penulis-penulis yang dulu naikkan UMNO dan sebagainya, kita buang penulis tu. Right? Kita nyanyikan dia, kita bagi tahu kedai buku, jangan beli buku dia. Right? Dan kita fitnahkan dia macam-macam. Right? So, Muhyiddin saya tak nak komen lah. Kan? Pasal biar dia lah berdiri dalam negeri ni. Kan? Siapa tahu Muhyiddin kenal lah. Saya pun dah tulis buku sama Muhyiddin. Kalau nak baca buku tentang Muhyiddin, kalau tak silap saya, Allah, kita stop dulu. Sorry, saya terlupa stop telefon. Saya dah tulis kalau tak silap saya pasal Muhyiddin ni tahun sekejap. Ada buku saya Joker Politik, awal tahun 60-an kalau tak silap saya. Joker Politik. Jadi hari ni kita tengok banyak menteri kita ni semua jokers lah. Baca balik buku saya Joker Politik tu. Saya ingat saya dah tulis pasal Tan Sri Muhyiddin Yassin masa dia Menteri Besar Johor. Kan? Dah ada buku-buku lain yang kita Muhyiddin ni. Kan? Dan jangan marah Muhyiddin ni kalau tak boleh senyum. Dia dah macam tu, nak buat macam mana? Kita pernah cakap pada dia, Din, ada orang panggil orang Johor, panggil Din ni Abang Din. Kan? Saya panggil Din je lah. Din, memang kau tak boleh senyum, nak buat macam mana? Right? Tapi tak payahlah kau senyum. Sekurang-kurangnya, kau bersalah baik dengan orang sudah lah. Jangan dah dapat pegang menteri dalam negeri ni, kau pun nak tangkap orang tak? Kan? Menteri yang paling tak disenangi, tak tahu agaknya Mahathir pun tahulah. Kan orang pun tak suka si Muhyiddin ni kan. Dia membuat kasi menteri. Jarang orang suka menteri. Siapa dia beri menteri dalam negeri ni, memang orang tak suka. Pasal dia boleh guna polis tangkap orang. Dia suka tinggal lah kau nak tangkap aku. Aku dah banyak tulis buku bantai kau kan. Itu je aku nak beritahu dia kan. Sama-sama orang Johor Din. Tapi aku belum jadi bangsa Johor pasal aku pas IC dia kosong. Satu kan. Aku duduk kat JB juga, Janda Baik. Jadi aku ada 2 lagi. Satu JB Johor Bahru, satu JB Janda Baik. Jadi sukatilah kau dah jadi menteri dalam negeri kan. Buku-buku aku kalau kau nak haramkan, dulu boleh haramkan lah. Serah hati kau lah. Itu pasal Muhyiddin siapa lagi kau cakap pasal aku kenal menteri ni sebab aku kenal dia ni. Masa dia duduk UMNO dia jual beras lah. Dulu kan. Dia kata kan. Jadi menteri-menteri tu sama nyombong dengan orang tua lah. Kan. Belajar menteri-menteri ni ada ni, siapa lagi menteri ni, jumpa orang tua hormat. Kita pun tak berapa hari lagi hidup. You are growing, we are going. So learn to respect all people. Hari ni budak-budak banyak yang dah kurang ajar. Tapi siapa ajar orang kurang ajar, bersama kita menjadi menteri timbalan menteri. Melayu kena kurang ajar. Loss of adab. Jangan jadi kurang ajar, jadilah orang yang beradab. Kan? Belajar menerima kasih. Belajar minta maaf. Ini penting. Learn 3 words only. Excuse me, sorry, thank you. Kalau politician tahu 3 perkataan ni, kalau pemimpin tahu 3 perkataan ni, put that in your mind and practice it. If you made a mistake, go and say sorry. Hari ni pemimpin tak nak cakap sorry. Egonya berlebihan, tuan benci. Say sorry. Say thank you. Ini tak ada. Saya dah cakap banyak dengan Ketua 7 ni. Boleh kita close saja tak? Mungkin abang nak bagi message hari Khamis ni pun bulan puasa. Right. Okey, inilah kita akan menghadapi bulan puasa. Dan bulan puasa ni
Sebenarnya kenapa tunggu hari raya baru nak bermaaf-maafan? Kadang-kadang kita pelik setahun sekali. Hari-hari lah minta maaf. Bila jumpa orang, sorry lah. Tunggu setahun sekali. Dosa dah begitu banyak, baru dah minta maaf. Itu pun hujung jari, salam. Salam baik-baik lah. Bulan puasa ni, puasa dia betul lah. Jangan berpuasa mubazir. Puasa mubazir ni perangai setan. Hari ni kita banyak orang kaya, orang besar-besar perangai macam setan. Menunjuk-nunjuk, berlebih-lebihan, dia terlupa. Sikit hari dia likuk tu. Kan? Jadi bulan puasa ni, puasalah betul-betul. Dan orang yang tak ramai ni, kan? Apa nama? Yang pemimpin UMNO yang baru ni. Pemuda-pemuda dalam UMNO jangan merasakan kerana dia keluar daripada Oxford, dia ada PPE dan sebagainya. Dia pemuda dengan tangan dia boleh kontrol UMNO. Macam Amerika nak kontrol Iraq. Dia dapat negeri tapi dia tak dapat hati orang. Ini nasihat kepada pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin. Kan? Dia pun jangan lupa, dia dulu naik kerana bapa mentua dia Perdana Menteri. Cuma dia keluar dari Oxford. Kalau Tony Puah tu lain lah. Kan? Tony Puah tu ada PhD dalam PPE. Ya kan? Daripada Harvard. Kau setakat keluar, anak saya pun ada PPE. Apa nak ikan? Daripada Otago University lah. Sama level macam dia, tapi dia tak masuk politik. Ya kan? Dan saya tak pernah dia masuk politik. Right? So, nasihat pada KJ. Dia ramai semua pemuda dia dah kumpul seluruh Malaysia ni supaya dia nak jadi Perdana Menteri. Tuhan kasih kepada dia Perdana Menteri lah. Anwar tunggulah kasih Anwar dulu. Kasihlah Zahid Ahmadi misalnya. Kan? Don't jump the queue. That's very rude. Kau ajar. Okey, dah itulah. Puasa lagi dulu. Assalamualaikum.